Kami khususkan Lailatul Qadar itu hanyalah untuk umatmu wahai Muhammad. Pasal apa? Pasal mulia Rasulullah kita mendapat hadiah itu. Tengok. Pasal apa dapat Lailatul Qadar? Pasal umat Nabi Muhammad singkat-singkat. Umur kita berapa je tuan-tuan? 60, 70 je. Tak tu je. No? Hak pagi ni dah 62. Nabi kata umat aku tara umur aku je. Nabi meninggal umur 63. Kita 62 dah pagi ni. Tak usah duk berangan sampai 80 dah. Duk cita-cita, kalau Tuhan bagi lagi 20 sedap. Dan tengok cucu 6 orang je. Duk tira cucu lagi. Yang Tuhan nak ambil tahun depan. Boleh jadilah contoh. Tuan-tuan kita bukan tahu ni. Saya tak tahu Allah ambil saya dulu. Maka Lailatul Qadar tahun ni tuan-tuan sekalian, kita kena susun, kena rancang. Tahun ni aku nak bangun malam. Lailatul Qadar aku nak cari tahun ni, aku tak mau tidur langsung. Hampa tak usah duk main buat kuih rumah aku. Hampa nak buat, hampa buat main siap-siap. Abang angkat anak-anak dia. Tahun ni hampa nak main, hampa buat main siap-siap. Tahun ni kita semua nak cari Lailatul Qadar. Mana tahu tahun ni adalah tahun yang terakhir bagi kita. Tahun ni fajar 1 Ramadan tidak lagi menyingsing tahun depan. Boleh jadi bagi kita. Boleh jadi hak ni lah ni tuan-tuan. Ni hak ni last. Kalau yang ni yang terakhir, pastikan Lailatul Qadar milik kita tahun ni. Saya duduk di Syria dulu. 10 malam terakhir ni yang Nabi suruh berlumba sungguh ni 10 malam terakhir ni bukan minggu persiapan raya, tapi minggu nak buh gia paling akhir. Kalau ada 7 gia, buh gia yang ke-7 malam terakhir ni. Duk 10 malam terakhir saya duduk di Syria. Syria ni bumi yang ramai dengan para ulama. Doa bila duduk di sana mustajab. Macam duduk di tanah haram. Mustajab Syria ni. Tetapi tidaklah secepat doa di tanah haram, tapi dia mustajab. Tanah dia di Syam, Syria. Bila 10 malam terakhir saya duduk di sana dulu, masjid-masjid hidup. Mereka jarang surau, semua masjid. Kami duduk di ibu negara, jadi masjid besar-besar lah. Semua masjid besar-besar, kesemuanya aircon. Dan juga ada pemanas dan aircon. Tuan-tuan, lama dah. Ni cerita berapa belas tahun yang lalu ni. Kita baru 3-4 tahun ni lah pakai double aircon dalam masjid, dalam surau. Baru 3-4 tahun ni lah. Dekat sana mereka punya imarah masjid, nak bagi orang selesa duduk dalam masjid, semayang dalam masjid, ibadah dalam masjid, hidupkan Ramadan dalam masjid. Dia buat masjid bagi selesa. Semua bukan. Tuan-tuan, 10 malam terakhir di bumi, di negara Arab, mereka pakai ambil cuti. Ada tak tempat kita? Tak ada. Ambil cuti tuan-tuan. Kami yang universiti pun dapat cuti awal. Pihak universiti, rektor bagi cuti awal. Tiap-tiap kali Ramadan 10 hari, kadang 8 hari sebelum Syawal, cuti. Pasal apa? Pasal orang-orang semua berpusu-pusu pergi masjid. Kita duduk sana, macam ni. Pasal apa? Pasal apa? Pasal ada Lailatul Qadar. Siapa yang nak lepaskan malam yang sama macam 83 tahun? Kita di Malaysia aja yang duk ralik dengan benda-benda nak sambut raya ni. Kita aja. Cuti tuan-tuan. Kalau menengah cuti awal, universiti cuti awal, yang lebih menerujakan kita ialah orang-orang yang kerja tuan-tuan di sana, yang kerja kilang, yang kerja apa ni. Semua ambil cuti tahunan. Ya Allah. Ambil cuti tahunan ni. Cuti tahunan setahun ada 12 hari, 10 hari, buh dalam Ramadan. Kita cuti tahunan pergi ke mana? Cuti tahunan kita kenuri 6 hari jalan, 4 hari rehat, habuan rehat di rumah 2 hari spare.
Siapa pernah ambil cuti tahunan dia untuk diletakkan pada malam 10 terakhir Ramadan? Siapa? Tengok punya bersungguh-sungguh orang Arab. Tutera orang Arab kita duk kata teruk tu. Punya bersungguh-sungguh depa, cuti depa tidak diletakkan untuk kenduri. Cuti depa tidak diletakkan untuk pi berjalan, tak ada. Cuti depa ambil, buat surat, hantar ke pegawai, manager depa, kami nak ambil 10 malam terakhir Ramadan untuk kami iktikaf. Tuan-tuan, iktikaf terus. Suasana beriktikaf 10 hari yang terakhir Ramadan, tuan-tuan boleh tengok di banyak masjid di Syria, terutamanya di Damsyik. Pi masjid ni 10 hari terus, masuk tu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, daripada malam 20 sampai habis. Tuan-tuan, suasana ni yang kita nak hidup di Malaysia. Suasana sambut Ramadan, nak sambut raya, yang tu kita buat awal-awal bagi selesai siap-siap. Ada tuan-tuan di kalangan kita cerdik, awal Ramadan dia pergi beli dah baju, sungguh. Dia bawa dah anak-anak dia sebelum Ramadan lagi, pergi beli dah baju raya siap-siap, beli siap-siap apa semua ni, tak mau ganggu. Tak mau ganggu Ramadan, nak baca Quran 10 malam Ramadan, nak hidupkan 10 malam Ramadan. Tuan-tuan cuba cari masjid di Malaysia yang buka ruang untuk orang-orang beriktikaf 10 malam terakhir, 10 hari duduk dalam masjid. Ada tak? Kalau ada, beritahu kat saya. Alhamdulillah, maksudnya itu satu perubahan yang sangat baik. Orang Malaysia ni kita duk buat perubahan, alhamdulillah. Orang masjid, orang surau di Malaysia ni, alhamdulillah, boleh ucap tahniah. Banyak perubahan yang dilakukan. Sekali saya akan sebut insya-Allah kalau ingat. No, perubahan-perubahan yang kita buat, dan ada sikit pembetulan yang perlu kita lakukan sikit je. Maka tuan-tuan, tahun ni kena rancang. Ni nak masuk dah, ni masuk 15, pakat-pakat rancang. Takat mana yang boleh buat. No, cari masjid. Satu lagi benda yang kita nak tegur ialah jawatan kuasa masjid, jangan halang orang nak tidur dalam masjid. Bagi orang tidur dalam masjid. Ustaz curi, ustaz orang duk curi. Awak negara dunia lain tak ada curi kah? Saya pusing banyak negara dah, alhamdulillah. Thailand pun saya pergi dah, tu negara jiran kita tu. Ustaz pergi petani kot, bukan petani tu, masuk sampai Krabi, sampai mana tu, berapa belas jam masuk ke dalam tu. Pergi satu kampung tu, apa nama ni, Nakon Sitamarat. Lepas tu atas lagi Surat Tani, atas lagi tu sampai ke Phuket, sampai ke mana tu. Phuket saya tak pergi lah. No? Di sana tuan-tuan jumpa masjid. Tengok nah, jumpa masjid. Bila jumpa masjid, kita pun malam tu ada masalah sikit, tidur di masjid. Duk ingatkan nak tidur di luar, tu imam suruh tidur dalam. Cakap tak faham, kongkran-kongkran metai dari mai apa semua. Apa dia tahu, dia ambil tangan kita masuk dalam. Ingatkan dia nak marah kita suruh tidur luar lagi. Tak, mai tidur dalam. Tuan-tuan sekalian, yang tak boleh tidur dalam masjid ni, Malaysia ku tercinta saja. Saya pun tak tahu apa AJK kita, apa mereka fikir. Daripada Perlis sampai ke Johor, sama trend. Tuan-tuan pergi Syria, tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan pergi Jordan, tuan-tuan pergilah negara Islam mana pun dalam dunia ni, termasuk Thailand, boleh tidur dalam masjid. Orang Islam nak berehat sat, boleh. Bahkan banyak mana hadis Nabi SAW dengan para sahabat bila tunggu semayang, lena sat dalam masjid. Tiap-tiap hari semayang subuh, lepas solat sunat subuh, Nabi akan baring dalam masjid. Bukan tidur duduk, baring terus. Yang kita tak bagi ni mai mana tuan-tuan? Yang tak bagi ni mai mana? Sebab tu saya nak sebut sungguh-sungguh kat AJK Masjid, bagi ruang orang nak hidupkan malam Ramadan. Sebab tu tak ada di Malaysia ni yang tidur di masjid 10 malam terakhir Ramadan. Yang tidur 10 hari terus lah. Kalau pergi tidur sikit-sikit tu ada. Tidur pagi esok balik, tidur pagi esok balik. Saya sendiri balik-balik daripada Syria tu, semangatlah malam Ramadan ni pergi masjid di Sungai Tani. Masuk masjid tu, kita pun malam Ramadan, nak hidupkan malam Ramadan, nak ingatkan sama macam Islam yang ada di Syria. Tak pala dia mai gerak, pagat mai gerak. Ni apa ni, kena tidur di luar.
Ni tak boleh ni. Saya pun mangkit. Aku kencing tilam ke apakah? Nak kata kencing tak ada tidur lagi. Masuk makanan tahu masuk, buat hingar tak buat hingar. Oi, peraturan Malaysia tak boleh. Tak boleh. Dia kata takut tumpah lah apalah. Balik. Sebab tu tuan-tuan, jawatan kuasa masjid beringat, bincanglah macam mana peraturan dia nak letak 2 orang tolong jaga ke supaya tak berlaku kecurian, bincanglah. Yang penting bagi orang mudah nak iktikaf dalam masjid. Dan maka pakat-pakat susun untuk Lailatul Qadar. Kita ada orang, saya sendirilah, kita semua bila masuk sampai 15 ni, kadang-kadang kita berasa lega lah masuk 15 Ramadan dah. Semayang seronok, baca Quran seronok. Saya yakin ni hak mai kuliah pagi ni, kalau jenis tak baca Quran, dia tak ada mai kuliah pagi ni. Baik kuliah pagi ni dia seronok. Dia dengar budak tu duduk hingar di surau kan. Budak tu saya lah. Kan? Tuan-tuan, baik lena. Tapi bila kita duk selesa ibadat dalam Ramadan ni, pakat selesa baca Quran yang sedekah, ada satu benda kita terlupa. Nabi bagi amaran kat kita. Nabi bagi amaran. Apa dia, tuan-tuan? Amaran dia macam ni. Yang saya sebut amaran ni sebab bagi saya hadis ni cukup besar dalam hidup kita. Hadis pasal Ramadan. Untuk kita muhasabah diri kita dengan anak-anak kita. Hak tu paling kita sayang dalam hidup kita. Apa dia? Satu hari Nabi khutbah. Mimbar Nabi, saya rasa ni mimbar ke apa ni? Mimbar lah. Ada tangga ke tak? Tak ada ah. Naik khutbah lompat terus atas tu Tuan-tuan, mimbar Nabi pun kecil juga. 3 aja nak tangga. Kena kuat balik kot kipas, tak sat lepas buka dah 3. Saya pelan 1, berpeluh dah. Tak sat ni sejuk. Ngada-ngada tak apa dah. Okey, baik. Mimbar Nabi, anak tangga 3. Mula-mula mimbar Nabi seketui je, naik terus khutbah. Lepas tu sahabat tengok, lama dah duk guna ni, buat barulah kat Rasulullah. Siapa pun buat baru. Jadi 3, buat mimbar baru, ada 3 anak tangga. Hari pertama Nabi naik mimbar tu, duk khutbah, dengar ada budak teriak. Siapa pula dah bawa budak kecil masuk dalam surau, masuk dalam masjid Nabi. Tak salah lah, bawa budak tak salah. Buat mai anak-anak tak apa. 8 tahun ke 9 tahun ke buat mai, latih semayang, tak ada masalah. Rasulullah ni bila dia dengar ada budak teriak, kalau dia semayang, sahabat kata Nabi akan mempercepatkan semayang kerana kasihankan kepada ibu yang risaukan kepada anaknya yang menangis. Sampai macam tu Islam. Nabi ni nak cari orang yang paling rahmat kepada manusia lain, tak ada dah. Bila Nabi semayang duk baca, dengar budak teriak, Nabi akan cepatkan supaya ibu tadi tak risau. Bila Nabi naik khutbah, budak teriak, budak bayi, bunyi suara bayi. Nabi berhenti, tuan-tuan. Yang ni Rasulullah ni. Kita tak ada pasal ustaz kalau dengar budak teriak, dia ceramah bang tak heran. Ada apa? Tu imam dengar budak teriak belakang, dia duk tarik semuka macam tu lah. Tengok perangai kita. Nabi berhenti, Nabi cari. Subhanallah. Nabi cari. Tengok tak ada budak. Bila tak ada budak, Nabi cari lagi. Rupa-rupanya yang teriak tadi adalah kayu mimbar lama hak duk sebelah tu. La ilaha illallah, ni mukjizat Rasulullah. Semua makhluk sayang Nabi. Nabi turun mimbar, Nabi pegang mimbar lama, Nabi dakap dia. Nabi tanya apa siapa? Dia kata, ya Rasulullah, dulu kaki muliamu duduk atas aku khutbah hari-hari. Hari ni hang dapat mimbar baru. Nabi pun kata kat dia, ni Nabi pegang dia, dakap dia, duk belai dia macam belai bayi. Sampai terah tu makhluk punya sayang Nabi. Nabi kata, sudahlah, tak apa. Hang nak aku tanam hang tumbuh di syurga nanti ke? Tu pilihan Rasulullah.
Ataupun aku tanamkan kamu di sini kah? Tumbuh sebagai sebatang pokok yang hari-hari aku boleh tengok. Dia kata, ya Rasulullah, tanam dan aku tumbuh dalam syurga. Allahu Akbar. Nabi pun pujuk-pujuk dia, diam. Senang. Senangnya bukan hadis tu, hadis satu lagi saya nak sebut ni. Nabi naik mimbar, 3 nak tangga. Bila Nabi naik nak khutbah lah, Nabi naik pijak tangga pertama. Kemudian Nabi berhenti. Nabi duduk dengar macam ada orang cakap. Bila Nabi duduk dengar macam ada orang cakap, kemudian Nabi pun kata amin. Hadis ni ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari. Hadis ni sahab dia hasanun sahih. Zaman lah kena sebut. Jangan cari dalam Sahih Bukhari, cari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi naik tangga pertama, Nabi pun berhenti, Nabi dengar orang cakap, Nabi kata amin. Nabi kata apa? Amin. Benda apa amin? Amin maksud dia, ya Allah, makbulkanlah doa. Doa siapa? Doa siapa? Apa dia orang tu doa? Pasal apa Nabi pergi kata amin? Sahabat duduk bawah ni menggelisah dah ni. Macam tuan-tuan lah, duduk bawah ni, sahabat duduk tengok, benda apa pula dah lambi ni, Nabi duduk doa kat siapa? Duduk tunggu nak tanya. Lepas tu Nabi naik tangga kedua. Nabi naik tangga kedua, Nabi berhenti. Nabi duduk dengar. Kemudian Nabi kata amin, doa. Nabi kata amin, doa. Kemudian Nabi naik tangga ketiga. Naik tangga ketiga, Nabi berhenti macam Nabi dengar sesuatu. Kemudian Nabi kata amin. 3 kali Nabi amin. Benda apa? Kemudian Nabi naik, Nabi khutbah. Khutbah apa saya tak tahu. Kena baca syarah hadis tu. Kemudian Nabi pun turun. Setelah selesai berkhutbah, Nabi turun. Sahabat-sahabat pakat bangkit. Boleh jadi lepas semayang ke sebelum semayang ke, wallahualam, sahabat pakat bangkit. Tuan-tuan, mereka bangkit pakai rumun Nabi. Yang ni biasa. Kalau Nabi buat satu benda pelik, sahabat mesti pergi rumun Nabi nak tanya. Adalah hadis lain lagi yang Nabi buat benda pelik, sahabat ikut Nabi, turut Nabi. Sahabat pun pergi rumun, ya Rasulullah. Nabi tahu dah, mesti main rumun punya. Mereka kata, ya Rasulullah, tak sat tengok berhenti tangga mimbar pertama, kamu kata amin. Naik tangga mimbar kedua, kamu berhenti, kamu kata amin. Siapa dia ada doa? Benda apa yang dia doa? Maka Nabi pun kata, tuan-tuan tengok, hadis ni pasal Ramadan. Nabi kata, tadi Jibril datang kepada aku. Jibril mai. Jibril. Kemudian Jibril membisikkan kepada aku. Sahabat tak nampak, Nabi dengar. Jibril kata, wahai Muhammad, aku nak berdoa, kamu aminkan doaku ini. Siapa doa tuan-tuan? Jibril alaihissalam. Siapa dia nak tolong amin? Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya bila dengar hadis ni tuan-tuan, yang itulah pertama-tamanya 2 makhluk yang paling hebat atas muka bumi Allah bergabung doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril kata, wahai Muhammad, aku nak doa 3 benda, tolong amin. Wahai Muhammad, celakalah mana-mana di kalangan umatmu, adraka Ramadhan falam yughfar lah. Allah bagi nyawa panjang duduk dalam Ramadan, tiba-tiba dosa dia tidak diampunkan. Faham tak tuan-tuan? Nabi kata, Jibril kata ni, Allah bagi peluang dia bernafas dalam Ramadan, hari ni 15 dah, dosa dia duduk sama banyak macam sebelum Ramadan. Wahai Muhammad, aku doakan kecelakaan untuk mereka ni, sebab mereka tak reti tengok rahmat Allah yang banyak. Ni huraian saya lah. Begitu banyak rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Semua orang seronok buat amal ibadah. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan, ramai orang tadarus Quran. Tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan, orang boleh semayang tarawih sampai 20 rakaat lepas isyak, sembahyang sampai pukul 10.30. Nak cari bulan lain, siapa nak semayang? Maksudnya ramai orang dapat rahmat Allah dalam bulan Ramadan. No? Tiba-tiba ada orang sama macam belum Ramadan. Belum Ramadan dia tak sentuh Quran, masuk Ramadan dia tak sentuh Quran, tuan-tuan.
Belum Ramadan dia tak semayang tarawih. Dalam Ramadan pun dia tak semayang tarawih. Belum Ramadan dia tak tutup aurat. Masuk Ramadan dia tak tutup aurat. Belum Ramadan tangan dia tidak pernah menjangkau duit dia untuk disedekahkan kepada orang fakir miskin. Dalam Ramadan dia tak sedekah. Tuan-tuan, hak jenis. Siapa yang ada dalam surau ni, kalau jenis ni kita puasa, kita takat puasa saja. Hak lain tak ada apa. Puasa kita takat puasa, betul-betul tahan makan minum subuh sampai maghrib, habis. Hak lain tak ada apa. Tuan-tuan, perempuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, kita takut masuk dalam hadis ni. Awak Nabi Jibril guna perkataan celaka ke ustaz? Ya, Jibril guna perkataan celaka dalam hadis tu. Dia kata syaqiya fulanun. Jibril kata, wahai Muhammad, celakalah di kalangan umat kamu bila Allah bagi kesempatan duduk dalam Ramadan, dia tak buat pahala apa. Dia tak buat pahala apa, dia duduk dalam Ramadan sama macam hari bukan Ramadan dia. Allahu Akbar. Besar Lailatul Qadar ni pada umat Islam, cukup besar. Sepatutnya 10 malam terakhir, pihak surau, pihak masjid jangan duk berhenti. Program apa pun jangan berhenti, buat lagi banyak. Jangan duk berhenti untuk persiapan Ramadan, untuk persiapan raya, jangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam yang terakhir, maka itulah hari-hari yang paling sibuk bagi Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada persiapan tirai, tak ada persiapan baju raya, tak ada persiapan kuih raya, tak ada persiapan petang ni nak keluar pergi cari buluh, nak buat lemang, keluar sampai semalam, balik buka puasa letih, lena. Tinggal tarawih, tinggal Quran, tinggal Lailatul Qadar. Hak ni bukan ajaran Islam. Berapa kali dah lepas Lailatul Qadar ni, berapa kali dah pagi ni umur kita 40 dah. Tuan-tuan cuba muhasabah tengok, pagi ni umur kita dah 50 dah umur kita. 55 dah. 61 dah umur kita. Tanya ngak diri kita berapa kali dah Allah muliakan kita dengan Lailatul Qadar, berapa kali dah. Lailatul Qadar ini bila mana satu hari sahabat Nabi SAW cerita kepada para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, bab kelebihan Lailatul Qadar. Nabi cerita kat sahabat. Nabi kata, wahai sahabat sekalian. Nabi ini bukan untuk sahabat saja, apabila dia bercakap untuk semua orang. Nabi kata, wahai para sahabat sekalian, satu ketika dulu ada seorang Bani Israel yang beriman kepada Allah. Lelaki Bani Israel ini sangat taat dan tinggi imannya. Dia keluar berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Tu dia keluar berjihad 1000 bulan, tuan-tuan boleh bayang kan? 1000 bulan maksudnya 83 tahun. Lelaki Bani Israel ini keluar berjihad, bukan keluar pergi berniaga, bukan keluar kena tukar tempat kerja, keluar berjihad, bawa pedang, bawa perisai, baju besi, berperang. Berperang maksudnya kalau mati-mati. Berapa lama? 1000 bulan. Sahabat-sahabat dengar Nabi sebut, masing-masing melopong bila Nabi sebut 83 tahun keluar berjihad fi sabilillah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kita tak ada apa. Istaqalluha. Dalam matan tu disebutkan, para sahabat kata, kita ni ya Rasulullah umur pun 63 nak jihad sampai 83 tahun, macam mana? Tuan-tuan, perempuan sekalian, bila Nabi sebut ada Bani Israel yang berjihad sampai 1000 bulan, para sahabat kata, habislah kita ya Rasulullah, pakai tinggal ke belakanglah kita umat Muhammad. Maka turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuhan kata, kami sesungguhnya telah menurunkan pada malam Ramadan itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
Hampa tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Tuhan tanya ni. Nampak? Orang bila baca Quran dia faham seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Tuhan tanya tuan-tuan, Tuhan tanya dalam Quran kalau tuan-tuan faham, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hampa tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Tuhan nak tanya kita daripada 1400 tahun yang lalu sampai pagi ni Allah tanya, hampa tak reti ke malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tengok Tuhan cakap dengan kita. Kita berasa Allah cakap dengan kita. Kita dapat rasa dalam hati kita Allah dah bagi tahu kat kita, aku hadiahkan kepada kamu umat Muhammad. Umat lain tak dapat, Nabi lain tak dapat. Lailatul Qadar lebih besar daripada 1000 bulan. Tapi daripada 30 tahun, 40 tahun kita duk sibuk dengan cucu, duk sibuk dengan ketupat, duk sibuk dengan lemang, duk sibuk dengan kosian raya. Lailatul Qadar terlepas 40 kali dah. Pagi ni umur kita dah 60 dah. Sekali pun belum lagi ustaz jumpa dengan Lailatul Qadar. Sekali dah ni. Mai 10 malam terakhir sibuk. Nak kemas rumah, hari ni basuh lantai, esok basuh kosian, esok basuh Allah Subhanahu wa taala duk cakap dengan kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wahai hamba-hambaku sekalian, Lailatul Qadar ni lebih berharga daripada 1000 bulan, 83 tahun. 1000 atau 83 tahun lebih. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ramai-ramai pada malam tu dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun dengan diketuai oleh Jibril alaihi salam. Kat Jibril turun depan sekali, malaikat ni semua pakat ikut turun. Tempat mereka mulia di atas langit sana, kenapa mai turun ke bumi? Lepas turun sebab malam tu malam Lailatul Qadar. Sebab malam tu Allah lemparkan, Allah sebarkan rahmat, keampunan dan keberkatan atas muka bumi. Siapa rajin, dia ambil paling banyak sekali. Siapa yang tidak dan sibuk dengan benda lain, dia tak pergi kutip rahmat dan keampunan yang banyak pada malam tu. Salam, Tuhan sebut, kesejahteraanlah malam itu. Hiya hatta matla'il fajr. Malam itu kesejahteraan sampailah pagi esoknya. Inilah peluang kita. Lailatul Qadar bila lagi tahun ni? Ustaz, bila Lailatul Qadar? Pendapat yang paling masyhur 10 malam terakhir. Tiap-tiap malam memang kita duk qiyamul lail dah, alhamdulillah. Tiap-tiap malam kita duk tahajud dah. Hanya sanya orang yang tahajud tiap-tiap malam, bila sampai malam Lailatul Qadar, dia sendiri boleh rasa malam tu Lailatul Qadar, tapi dia tak boleh nak cerita ke orang macam mana perasaan dia. Hari-hari pukul 3.30 dia akan bangkit duduk atas tikar sejadah dia, ya Allah, ya Allah, duduk berdoa kepada Allah. Tapi bila malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia tak mau keluar daripada malam tu. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma fi Ramadan, seandainya kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah. Nabi kata ni, la tamannaitum an takuna as-sanatu kulluha Ramadana. Nescaya kalian akan memohon kepada Allah, berangan-rangan dan bercita-cita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sepanjang tahun ni semua Ramadan. Orang yang bila dia bangun malam tu adalah Lailatul Qadar. No, bila dia bangun dia mula semayang dia lain, tuan-tuan. Allahu Akbar, lain. Orang bila dia dapat Lailatul Qadar, dia pegang Quran, dia seolah-olah dia kata, ya Allah, biar sampai mati aku nak pegang Quran. Hak ni yang Nabi sebut ni. Sebab apa? Sebab malam tu Lailatul Qadar. Dia berasa ni, dia berasa lain, dia tak sama macam malam lain. Ustaz, orang sebut dia turun hujan, tak hujan, lepas tu pokok sujud, hak tu tanda sampingan. Kalau tak jadi benda tu pun
Lailatul Qadar tetap akan jadi. Tak usah duk tengoklah mangkit 3.30 tiap hari duk tengok tingkap. Tak sujud lagi malam ni. Duk tengok pokok sujud tak sujud lagi. Kita tu yang sujud. Duk gaduh tengok pokok, duk tengok kucing, nak tengok kucing diri tak malam ni jalan 2 kaki. Kan tengok kucing dalam rumah dia. Ada pula duk tengok pokok, duk tengok angin, duk tengok hujan. Tak payah duk tengok semua-semua tu. Hari-hari buat. Rugilah Tuhan bagi hadiah ke umat Nabi Muhammad ni. Hadiah Nabi lain tak dapat, umat lain tak dapat. Kami khususkan Lailatul Qadar itu hanyalah untuk umatmu wahai Muhammad. Pasal apa? Pasal mulia Rasulullah kita mendapat hadiah itu. Tengok. Pasal apa dapat Lailatul Qadar? Pasal umat Nabi Muhammad singkat-singkat. Umur kita berapa je tuan-tuan? 60, 70 je. Tak waktu je. No? Hak pagi ni dah 62. Nabi kata umat aku tara umur aku je. Nabi meninggal umur 63. Kita 62 dah pagi ni. Tak usah duk berangan sampai 80 dah. Duk cita-cita, kalau Tuhan bagi lagi 20 sedap. Dan tengok cucu 6 orang je. Duk tira cucu lagi. Yang Tuhan nak ambil tahun depan. Boleh jadilah contoh. Untuk kita bukan tahu ni. Saya tak tahu Allah ambil saya dulu. Maka Lailatul Qadar tahun ni tuan-tuan sekalian, kita kena susun, kena rancang. Tahun ni aku nak bangun malam. Lailatul Qadar aku nak cari tahun ni, aku tak mau tidur langsung. Hampa tak usah duk main buat kuih rumah aku. Hampa nak buat, hampa buat main siap-siap. Abang angkat anak-anak dia. Tahun ni hampa nak main, hampa buat main siap-siap. Tahun ni kita semua nak cari Lailatul Qadar. Mana tahu tahun ni adalah tahun yang terakhir bagi kita. Tahun ni fajar 1 Ramadan tidak lagi menyingsing tahun depan. Boleh jadi bagi kita. Boleh jadi hak ni lah ni tuan-tuan. Ni hak ni last. Kalau yang ni yang terakhir, pastikan Lailatul Qadar milik kita tahun ni.